Sudah pasti pada jam ini juga sebenarnya editor kita Dr. Aznaria berada di sana. Sebelah pagi tadi beliau membentangkan kertas kerja berkaitan dengan pelarian juga saya percaya, dan juga sebentar tadi juga Dr. Aznaria sempat bersama-sama mendengar titah baginda Paduka Seri Sultan. Kita nak bersama dengan Dr. Aznaria di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Aznaria, berdengar kami? Boleh. Assalamualaikum Najib dan Waalaikumsalam. Nafi. Ya, Dr. Sinaria, bantu kami juga sebab tadi kita mendengarkan titah Paduka Seri Sultan. Sudah pasti doktor juga membentangkan kertas kerja sebentar tadi. Kita tahu di Extra One ini doktor adalah antara pejuang kalau kita boleh katakan isu pelarian khususnya untuk Rohingya dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memahami kepentingan pewujudan persidangan seperti ini untuk kita mengangkat dalam konteks negara Islam khususnya, dalam konteks sejarah dan juga bergerak ke hadapan usaha kita sebagai manusia mungkin, P ketiga itu people, untuk membantu dalam isu-isu sejagat seperti ini, Doktor. Ya, Najib, terima kasih ya. Saya tertarik sekali dengan titah Sultan Nazrin yang begitu konsisten ya mengenai apa menjawab tema dalam conference ini, iaitu sharing our humanity untuk conference kali ini. Dan seperti mana yang Najib katakan tadi, selepas titah Sultan Nazrin tadi, bagaimana Sultan Nazrin sendiri menekankan 3P itu. Dan yang paling menarik perhatian pada persidangan kali ini ialah bagaimana Sultan Nazrin itu sendiri menekankan mengenai the other 3P, iaitu people. Sebagaimana yang Najib katakan tadi, itu prosperity planet itu Sultan Nazrin sudah menyebut tentangnya pada conference yang lalu. Dan tetapi kali ini Sultan Nazrin masih bertitah mengenai people, rakyat itu sendiri dalam konteks hari ini, dan juga bagaimana cabang-cabang people itu, rakyat itu sendiri dipecahkan untuk penyatuan dan juga apa yang kita fikirkan perkongsian kemanusiaan itu sendiri. Dan dalam titahnya, ya betul Najib, Sultan Nazrin menekankan mengenai bagaimana perbezaan agama itu bukan satu penghalang untuk kita bertoleransi kepada manusia-manusia lain di dunia ini, apatah lagi tentang kepada pelarian dan sebagainya, kerana mereka juga adalah manusia. Dan apa yang penting, apa yang menjadi pengajaran utama daripada titah Sultan Nazrin mengenai people dan juga kenyataan titah beliau mengenai pelarian ialah bagaimana sikap kita terhadap pelarian itu sendiri, dan bagaimana pemerhatian Sultan Nazrin sendiri semasa baginda berada di Oxford dan sebagainya, memerhatikan bagaimana pelarian Rusia, pelarian Syria, pelarian Syria dan sebagainya, bagaimana kanak-kanak menjadi pelarian sehingga 13 juta secara global menjadi pelarian kerana masalah perang dan masalah ketidakmanusiaan kita terhadap golongan-golongan ini. Dan sebagai pengkaji refugee, ya Najib, saya melihat penekanan ini ataupun titah ini ataupun ingatan ini penting untuk di-refresh ataupun disegarkan dari masa ke semasa, kerana masalah ini, masalah pelarian inilah yang menjadi masalah global sekarang pada abad ini. Dan sikap kita ataupun bagaimana kita bergerak ke hadapan adalah juga menentukan apa sikap kita terhadap pelarian ini. Dan sebagai orang yang mengkaji dengan rapat dan juga isu yang akrab dengan hati saya, iaitu mengenai pelarian ini, saya melihat kita ini sebagai satu peringatan ataupun satu reflect kepada sikap kita sendiri sebagai manusia, di mana kita walaupun tidak menyantuni mereka dengan begitu baik ataupun begitu harmoni, tetapi sekurang-kurangnya kita perlu memperbaiki empati kita terhadap golongan-golongan ini, golongan-golongan pelarian ini, Syria, Palestin, Rohingya dan sebagainya. Kerana sekurang-kurangnya apabila kita sekalipun tidak begitu empati, tidak mahu memperbaiki empati kita terhadap golongan ini, sekurang-kurangnya kita boleh mendidik diri kita ataupun mendidik ataupun memperbaiki diri kita untuk selalu ataupun lebih
terkehadapan dalam humanitarian work misalnya. Itu yang dititahkan juga oleh Sultan Nazrin dalam titah ucapan baginda tadi mengenai bagaimana di peringkat universiti ini baginda menyentuh mengenai kerja-kerja yang lebih baik ataupun kerja-kerja yang boleh dijadikan untuk sekurang-kurangnya mendidik diri untuk menyantuni sikap kita terhadap golongan pelarian ini, Najib. Dan Dr. Azlina Rai, dalam masa sama saya juga tertarik Sultan Nazrin memetik data daripada PBB. UNHCR menyatakan bahawa ada 27 juta pelarian di seluruh dunia. 10 juta datang dari negara-negara Islam yang majoritinya Islam. Dan dalam masa yang sama, beliau menyatakan bahawa kita mengukur sifat-sifat multiculturalism dan sebagainya melalui data dan sebagainya, tetapi baginda menyatakan bahawa sebenarnya data-data ni perkara-perkara sedemikian rupa tidak boleh diukur menggunakan data, sebaliknya ia diukur menggunakan orang kata dikongsikan dengan banyak perkara, sebagai contohnya melalui pengalaman, perkongsian pertemuan manusia dan sebagainya. Dan baginda juga turut menyentuh bagaimana sebenarnya sesuatu perkara seperti makanan yang ada di Malaysia, laksa, kari yang sebenarnya datang daripada budaya dan juga agama ataupun kaum-kaum agama yang lain. Tetapi kita jadikan ia sebagai satu perkara yang menyatu padukan pelbagai kaum dalam negara kita, dan sekiranya penyatuan itu tidak dibuat, kita tak dapat teruskan agenda-agenda ekonomi, sosial dan sebagainya dalam negara kita. Dan bagaimana sebenarnya ini semua memainkan satu faktor yang penting dalam kita nak berkongsi kemanusiaan yang sering kali ditekankan sendiri oleh Sultan Nazrin itu, Dr. Azinaria. Ya, sebenarnya salah satu komponen dalam multiculturalism itu adalah penerimaan, ya. Kita perlu menerima difference ataupun perbezaan itu sebagai satu alat ataupun penerimaan yang boleh menyatukan kita semua, manusia itu sendiri di dalam konteks sosial dan kemasyarakatan. Dalam hal ini sendiri, Sultan Nazrin memberi contoh yang begitu baik sekali mengenai makanan, di mana makanan ini sendiri dalam konteks Malaysia sendiri, kita menerima kari laksa misalnya, sebagaimana yang Afifi katakan tadi, itu adalah asalnya daripada masakan daripada China misalnya, ataupun India misalnya, tetapi sudah boleh diterima dan juga boleh dirasai dengan baik oleh masyarakat Melayu, masyarakat India dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, dalam konteks penerimaan ini, sebenarnya ia perlu diterima oleh semua pihak, semua masyarakat, bahawa dalam konteks pendidikan tinggi misalnya, seharusnya penerimaan ataupun difference ini tidak boleh dijadikan satu sebab untuk tidak menerima bahawa ini adalah satu komponen untuk penyatuan dan juga kesamarataan. Kerana hadis Rasulullah juga ada menyebut mengenai mencarilah ilmu sehingga ke negeri China. Kalau dalam konteks begitu, dalam konteks agama Islam, kenapa semestinya kita perlu meneroka ilmu itu, mencari ilmu itu sehingga ke negeri China? Tetapi dalam konteks ini, penerimaan ataupun perbezaan itu bukan adalah satu yang perlu difikirkan ataupun perlu dijadikan alasan untuk tidak menerima suatu pembaharuan, kerana itu adalah satu tools untuk penyatuan dan juga kesamarataan untuk multiculturalism itu sendiri, Fizi. Doktor, dalam masa yang sama saya juga tertarik dengan persoalan yang dilontarkan oleh Sultan Nazrin. Bagaimana nak menukar pemikiran orang yang suspicious dengan diversity dan juga penyatuan ini? Saya kira berbalik pula kepada penerimaan itu sendiri, ataupun sikap untuk menerima ataupun sikap untuk ataupun penerimaan kita untuk berkata tidak kepada satu perbezaan itu sendiri. Kerana dalam konteks yang lebih luas, penerimaan ini perlu di vet ataupun di screen ataupun
ditapisi dengan pelbagai ilmu dan juga pelbagai pemikiran daripada pihak-pihak yang lain, dan juga perlu mencari ilmu itu sendiri untuk tidak tidak menerima kepada perbezaan itu sendiri. Itu sebabnya konferens ini diadakan dalam konteks angle-angle tertentu di mana ia menyentuh pelbagai aspek dalam soal penerimaan itu sendiri, dalam soal penerimaan kepada perbezaan itu sendiri. Kerana dalam dunia sekarang banyak ilmu yang boleh kita cari dan sebagainya. Sudah pasti apabila banyak ilmu, apabila banyak cabang itu sendiri, sudah pasti ada yang pelbagai versi dan sebagainya yang membolehkan kita bersetuju untuk tidak bersetuju, menerima untuk tidak menerima perbezaan itu sendiri. Jadi saya kira bagaimana untuk menerima, untuk menyatukan skeptikal kepada penerimaan perbezaan ini, saya kira perlu terus mencari ilmu dan juga mencari sesuatu untuk menambahkan ilmu itu sendiri, dan juga perlu lebih bijak dalam membuat penerimaan ataupun ketidakterimaan kepada suatu perbezaan itu sendiri, Afizi. Dr. Azinaria, yang terakhir sekali, penerimaan dan juga pendirian ini harus diurus dengan baik. Kita sudah saksikan sebelum ini dalam krisis-krisis kemanusiaan yang melibatkan negara Malaysia, sama ada kita menyatakan pendirian kita ataupun kita terpaksa melalui satu bentuk penerimaan, kita melihat perkara itu begitu dinamik sekali. Ada hari yang kita boleh menerima secara terbuka, ada hari yang kita mungkin tertutup ataupun kita ada pertikaian yang kita suarakan. Bagaimana ini boleh diuruskan dengan lebih baik selaku seorang pengkaji kepada isu-isu pelarian sebagai contoh dan juga rentetan kepada persidangan pada hari ini, bergerak ke hadapan, bagaimana ini boleh diuruskan dengan lebih baik? Ya, dan sebenarnya saya kira berdasarkan apa yang saya buat kajian dan sebagainya, dan juga menghadiri beberapa conference sama ada dalam dan luar negara sebenarnya, ia berbalik kepada soal kemanusiaan itu sendiri, ya. Bagaimana penerimaan dan bagaimana ketidakterimaan itu ada, dan bagaimana ketidak penerimaan ke atas perbezaan pandangan itu sendiri. Bagaimana isu-isu ini memberi masalah kepada sama ada kita mahu menerima ataupun tidak mahu menerima. Kerana pada akhirnya kemanusiaan itu sendiri kita perlu berkongsi bersama semua. Sama ada dalam aspek refugee, sama ada dalam aspek penerimaan makanan, multiculturalism dan sebagainya. Kita perlu imbangi perkara ini, perkara yang kita tidak terima ataupun kita berbolak-balik untuk menerima ataupun tidak menerima. Ini perlu disulami dengan ilmu yang baik dan juga mencari-cari ilmu yang lebih bijak untuk lebih neutral dan sebagainya dalam menerima ataupun tidak menerima kepada soal difference itu sendiri, Najib. Okey, terima kasih Dr. Azinaria kerana bersama dengan kami mengulas. Ini penting untuk kita memahami titah Paduka Sri Sultan sebentar tadi. Terima kasih kerana bersama dengan kami, dan ini kami akan rangkumkan dan juga buatkan di laman web kami extraone.com.